Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin. Kitab kita pakai matan muka surat 15, matan ke-62. Anta hurrun mimma anta lahu ayisun wa abdun lima anta lahu tami'un. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia daripada Dia menyebabkan ada kewujudan kita dan sekalian makhluk atas muka bumi ini. Alhamdulillah, limpah kurnia daripada Dia jugalah dapat kita agama Islam melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah, limpah kurnia daripada Dia jugalah menjadikan kita ada keupayaan untuk taat, ikut perintah Dia, meninggalkan larangan Dia. Alhamdulillah, limpah kurnia daripada Dia jugalah memberikan kepada kita keinginan untuk terus nak belajar dan memahami perjalanan agama ini, apatah lagi dalam bab akidah, dalam bab ketuhanan, agar benar perjalanan zahir kita, batin kita, untuk menzahirkan kehambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala juga beri kita keupayaan pada pagi ini boleh hadir untuk solat subuh berjemaah, dan insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kata musannif rahimahullah taala, anta hurrun mimma anta lahu ayisun wa abdun lima anta lahu tami'un. Asal terjemah, kamu adalah seorang yang merdeka daripada apa yang kamu putus asa daripadanya, dan kamu adalah hamba bagi apa yang kamu tamakkan kepadanya. Hadirin sekalian, kalau kita perhati kata-kata dia tu nak menunjukkan ini, menambahkan faham dan kenal kita pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, dan dengan itu menyebabkan kita boleh rujuk dan balik pada Allah taala, tinggalkan daripada apa yang sepatutnya kita kena tinggalkan. Pernyataan pertama dia kata, kamu adalah seorang yang merdeka, kamu adalah seorang yang bebas, kamu adalah orang yang merdeka. Elok pula kita nak merdeka kan, mobilah bahasa gitu. Kamu adalah seorang yang merdeka, kamu adalah hurun daripada apa yang kamu putus asa daripadanya.
Apa maksud dia ni? Sesuatu yang kita dah tak ada harapan dengan perkara itu, kita akan tidak ada tambatan diri, kita akan bebas, kita dah tak ada kaitan lah dengan dia. Di sebaliknya kata dia, dan kamu adalah hamba bagi apa yang kamu tamak. Apa yang kita teringin, apa yang kita nak, apatah lagi istilahnya tamak, kita haloba, kita akan menghambakan diri kepada apa yang kita tamak dah haloba. Sekalian, kataan dia ni nak mengajar kita supaya kita boleh lihat dan ukur muhasabah diri kita ni tamak kat siapa, dan kita ni cuba bebaskan diri daripada siapa. Sepatutnya kita ni sebagai istilahnya hamba Allah, kalau kita faham perjalanan tauhid la ilaha illallah, kita kenal siapa Allah, siapa makhluk, tentulah tamak kita ke Allah Ta'ala, haloba kita ke Allah Ta'ala. Dan dengan Allah Ta'ala ni hati kita sentiasa connected, sentiasa berhubung dengan dia, dengan sedar ke dia, memuji dia, takbir ke dia, tahmid ke dia, tanzihkan dia, tahlilkan dia. Itu istilah lah. Kalau dengan bahasa lain, Allah Ta'ala ni kita always connected, maksudnya kita sedar kita ni makhluk, asal kita tak ada, Allah Ta'ala bagi kita, alhamdulillah. Itulah maksud tahmid, puji. Kita ni makhluk, Allah ni dia ilah, dia Tuhan, dia mesti sempurna. Setiap kesempurnaan adalah milik dia. Yang tak sempurna ni kita. Kalau sempurna pun bukan milik kita, semua anugerah dia. Bila Allah Ta'ala sempurna ni takkan ada sifat kurang, langsung subhanallah, 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 subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah, minta ampunlah banyak-banyak. Siapa? Pasal banyak kita ni duk hidup seharian, kita duk rasa yang sempurna ni aku, yang hebat ni aku. Kadang-kadang tak pernah sebut dengan mulut, tapi tak pernah ada perasaan kehambaan dan tak pernah ada pengiktirafan siapa Allah Ta'ala. Begitu juga sepatutnya di atas, kalau kita kenal, faham perjalanan la ilaha illallah ni, kenal Allah ni, dialah yang memang hakiki wujud. Kita asal tak wujud, dia yang wujudkan kita. Jauhnya martabat kita dengan dia. Bahkan kita martabat mak ayah kita pun jauhnya martabat mak ayah kita dengan kita. Satu, kita disuruh taat mak ayah kita. Pasal apa? Kita ni datang daripada dia, tak melalui dia tak lahir kita atas muka bumi ni. Padahal mak bapak kita bukan buat kita pun, sababnya untuk kita lahir. Dengan orang yang jadi sabab untuk kita lahir pun jauhnya martabat mereka dengan kita. Apatah lagi kasih sayang mereka dengan kita nak rasa kasih dan sayang pada mereka, jauh sekali. Kecil-kecil dia, mereka bela kita banding dengan kita, mereka tua kita bela dia. Jauh perasaan mereka bela kita dengan kita bela mereka. Jauhnya martabat kita dengan mak ayah kita, jauhnya. Kalau dengan mak ayah kita pun kita boleh rasa jauhnya martabat kita dengan mereka, jauhnya martabat kita dengan guru kita, jauhnya martabat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi jauhnya martabat kita dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya di atas kita faham, kita nak cari redha siapa, nak kenal siapa, nak takzimkan siapa, nak takbir siapa. Patutnya kalau kita sembahyang tu, kita berdiri tu, berdiri itu dengan rasa hinanya, aku, ya Allah, aku nak sembahyang ni, tak boleh aku berdiri melainkan Kau yang bagi kederat. Kalau dengan manusia kita bagi hormat, kita tabik dengan Kau ni Allah, aku bukan tabik, aku rokok dengan Kau.
Aku sujud dekat engkau, tapi tak ada perasaan hina pun aku dekat engkau. Bahkan selamba je kan, sujud kita dengan tak ada perasaan. Ada sekalian, satu ulama-ulama tutup guru kita ajar, hadirkan rasa kehinaan diri waktu kita solat. Dengan nak hadir tu macam mana? Rasakan jauhnya martabat antara kita dengan Allah Ta'ala tu. Kita hormat dengan bos tak sampai rokok kan, kuat-kuat pun tabik lah, ni askar lah kan. Mak kita pun kuat-kuat hormat pun kita tunduk jalan depan dia, cium tangan, itu je. Nak cium kaki, Melayu tak adat kita cium kaki juga. Walaupun dari segi perbuatan mencium kaki, cium kaki ini harus untuk dibuat. Walaupun bukan budaya kita lah orang Melayu cium kaki, tu tak biasa buat, cium kaki mak bapak biasa, cium kaki tok guru biasa. Dia lah kita tak ada hormat tahap tu kan. Dengan Allah Ta'ala ni kita sampai sujud, kepala kita yang sangat mulia Allah Ta'ala bagi jadi ni kita letak sampai kat bumi tempat orang pijak, tapi kita tak faham dan tak mengaji pun, tu satu hal. Dengan tu lah kita tak boleh nak merasakan kehinaan diri yang kita ni zalil. Hinanya kita ni berbanding martabat kita ni makhluk dengan Allah Ta'ala. Jauhnya. Asal saya nak sebut ialah sepatutnya hadirkan rasa hina diri tu. Kalau tak boleh, kalau kena gendung sikit muhasabah diri, kenapa aku tak boleh rasa hina diri ke Allah Ta'ala? Pasal kita ni isyarat Quran Allah Ta'ala kata antumul fuqara'u ilallah. Kamu ni kata Allah Ta'ala, isyarat depan wa ayuhan nas, oh manusia. Kalau kita belajar ilmu usul tafsir dari ayat Makki, Ustaz, ayat Madani turun ya ayuhan nas. Kalau di Mekah ya ayuhan nas, Allah Ta'ala kata apa? Antumul fuqara'u ilallah. Allah ni siapa? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kamu ni sepatutnya memang kena sedar diri sungguh kamu ni sangat berhajat, fakir ke Allah Ta'ala, bukan miskin dengan Allah Ta'ala. Fakir ni maksudnya rasa tak ada apa langsung, serba tak cukup dengan Allah Ta'ala ni. Pasal kita takkan boleh ada apa melainkan semua Allah Ta'ala bagi. Sepatutnya ni perasaan kita. Wallahu huwal ghani, Allah ni dia yang ghani. Sepatutnya kita kena faham i'tiqad subur hati sanubari kita, Allah ni, oh dialah hebat, dialah wujud. Melihat, kita rasa kita lihat, dah Allah lah, wa huwa samiul basir, dialah yang mendengar dan melihat. Aku ni pekak ni mendengar, bukan pendengaran aku, dia yang bagi aku dengar. Ni kaedah tauhid tu kan. Kita belajar juga Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, tapi kita tak dapat didikan aku ni pekak, Allah Ta'ala bagi melihat. Bahkan Allah melihat, aku melihat, Allah mendengar, aku mendengar. Tak dapat kita ilmu tauhid. Tak dapat ilmu tauhid tak mana? Tak rasa wahdaniyah Allah Ta'ala dari sudut sifat yang dia saja bersifat sempurna. Selain daripada Allah Ta'ala serba kekurangan, dhaif, bahkan opposite daripada sifat Allah Ta'ala tu adalah sifat kita. Allah dia melihat, opposite melihat, buta tu sifat makhluk. Kita tak rasa buta, ada tuan-tuan rasa buta, tak rasa pun. Yang ni lah ilmu yang diajar oleh tutup guru ulama kita, hadirkan rasa buta. Buta ni melihat, Allah yang bagi aku melihat. Buta bila dia bagi kita melihat, melihat ni satu amanah Allah Ta'ala bagi. Banyaknya aku salah pandang, baru rasa hamba. Kalau dia rasa aku melihat pandangan aku tua-tua pun boleh tengok apa aku nak tengok. Sampailah ni aku banyak deraka pun, aku punya mata terang aja pun, mana dia rasa hamba tuan-tuan.
Tak boleh, mustahil rasa hamba. Satu, kita belajar tauhid atas asuhan tok guru, tuan-tuan. Ni kaifiat diajar oleh ulama. Walaupun satu sudut kita dah belajar tauhid, tapi macam mana kaifiat nak hadirkan rasa ta'zim pada Allah Ta'ala dan nak rasa fakir ke Allah Ta'ala ni, tak ramai belajar. Dan tak ramai kita jumpa guru yang nak ajar kat kita. Jadi kalau tak belajar, ambillah kesempatan ni, mana yang boleh telan, boleh hadam, ambillah. Pelajaran pun bukan susah kan. Saya bukan ajar high level macam ni. Kita belajar ni, saya sebut kat tuan-tuan ni, bukan belajar PhD punya. Ini baru basic knowledge untuk macam mana rasa fakir ke Allah Ta'ala. Tak ada apa-apa lagi tuan-tuan. Belum orang kata superstar jadi hamba, belum lagi. Belum dapat pengiktirafan pun daripada Allah Ta'ala, kita ni hamba dia. Kita memang makhluk dia, kita memang hamba dia. Tapi belum tentu dia mengiktiraf kita sebagai hamba. Dan kalau kita muhasabah diri, kita pun tak pernah rasa hamba dengan dia. Bahkan duk rasa macam bos saja. Bila rasa bos lah tu, kita sujud, kita semayang, kita zikir, tak pernah rasa tak pernah rasa keagungan dia, tak pernah rasa kehebatan dia. Nak rasa hebat mana, duk rasa kita hebat. Nak rasa dia hebat macam mana, pasal tak rasa fakir diri. Nak rasa fakir diri pasal tak kenal diri sendiri. Pasal apa yang Allah Ta'ala kurnia dan anugerahi, yang ni antara sebab dan menggagalkan kita mengenal diri sendiri. Dengan sebab tu terhijab kita siapa pencipta diri. Yang tu kot bahasa tu saya sastrakan sikit lah. Tak mana terhijab tu, kita tak boleh rasa Allah bagi hidup kita. Tak boleh rasa Allah bagi ilmu kita. Tak boleh rasa Allah bagi melihat kita. Tak boleh rasa Allah bagi mendengar kita. Tak boleh rasa Allah bagi kederat kat kita. Tak boleh rasa Allah bagi bercakap kat kita. Tak boleh rasa Allah yang bagi kehendak kat kita. Memang tak rasa kan? Tak boleh rasa fakir. Sujud tu tak boleh rasa apa-apa. Tapi kalau orang sekeh kepala kita, marah kita kan. Sekeh, apa sekeh kepala aku? Ni mahal ni kepala aku. Memang mahal. Tapi bila kita sujud, tak rasa pun kita sedang istilahnya mendambakan diri ke Allah Ta'ala. Satu isyarat Nabi SAW kata dia, wa ammar ruku' fa'azzim fihi rabb. Kata dia, rukuk ni kamu kena rasa ta'zim, rasa hebat sangat ke Allah Ta'ala ni. Kena rasa Allah Ta'ala is so great. Bila dia so great, kita ni apa? Yang opposite daripada great tu. Saya nak sebut orang putih pun lama tinggal. Kena rasa kehambaan dia, kefakiran dan keberhajatan dia. Kalau isyarat Quran, antumul fuqara. Dia sebut pun antum, bukan seorang, bukan anta fakir. Antumul, semua atas nama makhluk ni fakir, fakir, fakir. Selagi tak boleh rasa fakir ke Allah Ta'ala, belum hamba. Satu, bila belum hamba, kita takkan ada rasa tamak dengan dia. Saya buat misal gini tuan, untuk rasa hamba tu. Kita kalau kena PKP sekali lagi lah, macam mana awal-awal dulu, stay at home kan? Duit pun habis, contoh lah. Penyakit pun keliling. Bahkan kita kena COVID-19 pula, perlu tak pergi hospital. Hospital penuh kan. Pergi daftar, cek positif, contoh lah kan? Kita senarai ke 500,000 untuk masuk hospital. Senarai ke berapa? Kita dah hoheh lah kat rumah ni, dengan lelah lagi, nak tua lagi, darah tinggi lagi, jantung lagi, contoh lah kan. Stay at home lah tu, duit tak ada, sedarai nak masuk hospital ke 500. Contoh saya nak bagi rasa kan, macam mana, mengharap sangatlah kalau boleh masuk hospital. Perlu pula tu bantuan pernafasan. Ni oksigen tu ni, tolong dari tangki kat sini, pegang botol ni dengan tangki oksigen ni. Nak masuk hospital? Nak? Tak nak?
baru kita nak rasa fakir kan. Pasal kita perlu duit tak ada. Memang kalau ada duit 4 juta 5 juta pergi metro, apa masalah 3 hari baru berapa duit. Simpanan 4 juta. Kena duduk 2 tahun hospital metro. Tumpah tuan-tuan. Pakai apa-apa gedana kita. Mau duduk hospital balik. Apa saya nak cerita ni? Baru kita rasa fakir. Kita rasa tang tu kita boleh rasa fakir. Jadi ke Allah Ta'ala ni nak rasa fakir macam mana? Tak perlu pun tuan-tuan buang duit tuan-tuan bagi tuan-tuan jadi fakir miskin. Tak perlu pun. Walaupun duit harta benda ada, nak rasa fakir macam ni semua Allah Ta'ala bagi. Aku tak milik pun. Aku mati semua waris punya. Habis. Aku tak ada apa pun. Kalau ada pun, kalau dulu rumah kita duduk ni arwah mak ayah kita punya dulu katalah. Dulu mak ayah aku punya, sekarang aku punya. Aku mati anak aku punya, anak cucu aku punya. Bukan aku punya. Tak ada apa aku ni. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Lahu mulkus samawati wal ardh. Milik Allah Ta'ala apa yang ada langit bumi. Baru boleh rasa takzim pada dia. Subhana rabbiyal azim. Kalau baca pun tuan-tuan bukan boleh hadir rasa perasaan. Terjemah pun kalau kata maha suci, tak faham akidah tuan-tuan, tak hadir hati. Satu, nak mengaji ni kena faham. So, nak faham tak boleh tidur. Tidur ni dia out level untuk menerima ilmu. Input ilmu tu tak boleh. Anda boleh belajar. Dia tak boleh ada apa. Tak boleh nak absorb, nak telan semua benda tu. Tambah pula dengar tadi dia ni dia cerita ni aku dengar berkali dah. Habis mustahil boleh faham, mustahil boleh dapat. Nak kata dapat, tak dapat pun lagi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita jangan ada perasaan-perasaan yang tu kena tipu dengan nafsu tu kan. Asal saya nak sebut ialah ni kita duk bicara ni, kita dengan Allah Ta'ala kita rasa merdeka kan. Tambah habis nak sembahyang Zuhur, rasa macam mana? Sikitlah solat gitu kan. Ada rasa macam mana? Rasa bebas tak? Rasa merdeka tak? Tambah dah haji dah buat. Ada tak rasa takluk lagi nak pergi haji? Ada tak? Dah rasa bebas tak? Siapa? Rukun Islam yang kelima aku dah buat. Bebas tak? Ramadan pun tinggal lama dah. Nak tunggu Ramadan pula akan datang ni lambat lagi. Dah rasa merdeka tak? Rasa merdeka tak? Rasa merdeka pasal apa? Pasal nak minta pahala alas tak ada pun. Bahkan duduk dalam Ramadan pun tak pernah rasa tamak pun dengan Ramadan yang kita duduk dalam dia. Tambah dia dulu kalau kita imbas balik kita dalam Ramadan itu PKP ada tamak apa-apa tak? Tamak tak selalu jadi makmum, bila duduk rumah jadi imam. Ada tak? Jadi imam ke jadi makmum? Ke tak sembahyang tarawih langsung pasal duduk di rumah? 20 ke 8? Baca tak Quran? Ada tak zikir? Ada tak lepas sembahyang tarawih ya latifu ya kafi? Ada tak? Ada tak subhanallah tiap kali solat? Ada tak nak solat azan selalu orang lain azan, kat rumah kita azan tak? Tak ada benda apa ya? Tak ada tamak langsung dengan Allah Ta'ala. Tambah pula kat luar tak boleh pergi buat apa, kena stay at home, duduk rumah aja. Sepatutnya tempat suluk tu, tempat untuk kita istilahnya menjalinkan hubungan dengan Allah Ta'ala, banyakkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Tak berjaya je, tak dapat je. Apa masalah ni? Memang masalah dia. Memang bermasalah. Masalah apa ni? Kita tak tamak langsung dengan dia, tak ada rasa berhajat dengan dia. Bahkan feel relax. Penyakit pun jauh, kita pun zon hijau kan? Walaupun kena stay at home, duit pun banyak, makanan pun ada aja, call aja, food panda ada, tak payah masak-masak. Kalau boring masak malah order je lah. Nasi apa kau nak, biryani Hyderabad apa semua ada, order je, tak rasa apa-apa pun. Pasal apa? Pasal tak ada, kita tak dapat latihan untuk jadi ataupun nak hasilkan perasaan kehambaan ni. Tentu kita boleh belajar kita ikam ni tuan-tuan. Kalau mengaji daripada guru yang betul, memang kena sepak je lah. Saja saya sebut bahasa itu.
Tuan-tuan saya tak tahu, saya punya pengalaman mengaji tuan, kita ikam ni, setiap perkataan yang dibaca tu, setiap tu kena luku kepala, pergi bahasa itu. Setiap perkataan tu, setiap dia punya kata-kata mantap tu, daripada awal kitab sampai akhir kitab tu, hari-hari kalau baca je kena luku, kena baca kena luku. Luku tu maksudnya, oh aku kenal, salah lagi aku ni, salah lagi aku ni, salah lagi aku ni, memang salah. Dan jangan tak tahu, sebaik-baik hamba adalah orang yang sentiasa rasa bersalah. Itulah hamba. Kita duk rasa tak bersalah, sedangkan kita bukan Nabi Rasul, bukan malaikat. Nabi Rasul yang sentiasa taat pun dia rasa dia bersalah. Itu tak pelik ke? Kita ni bukan Nabi Rasul, bukan malaikat, dosa banyak, tak rasa dosa pun. Itu yang kata dosa apa? Tuan-tuan, dia kalau sebut tu, apa dosa kita? Atas sebut dosa tu, apa dosa kita? Dosa pun masuk mata telinga pun lah stick tu, mana ada dosa-dosa tu? Dosa apa? Dosa hati. Tak mana dosa hati? Dosa besar sekali. Kita tak boleh rasa hadir Allah Ta'ala, tak boleh rasa wujud Allah Ta'ala. Duk rasa wujud ni makhluk. Tu dosa besar sekali. Satu, kita tak ada tamak dengan Allah Ta'ala. Lagi dosa besar kita apa? Kita duk rasa makhluk ni boleh bagi mudarat dengan manfaat dengan zat dia. Ada duit rasa macam mana? Tenang tak? Ada simpanan emas pula, ada 40 ketul, 80 ketul, 90 ketul dinar, macam mana? Ada 200 ketul. Saya tak beli siapa-siapa saya sebut contoh tu kan. Bila ada duit banyak macam mana? Rasa lega tak? Lega dengan sebab duit. Duk rasa duit tu melegakan aku. Nak masuk hospital tak takut, medikat ada, apa semua ada. Semua dah dijamin dah. Ada penjamin dah hidup kita ni. Kalau mati pun insurans apa ada, macam ni. Hutang-hutang apa pun dah ambil insurans dah, untuk pihak insurans ni akan selesaikan hutang-hutang aku, macam ni. Jadi kita duk rasa memang zat makhluk tu sendiri berikan manfaat dengan zat dia. Ini dosa besar kita. Kita tak rasa Allah yang sebenarnya beri manfaat kat kita. Ini dosa ni, kalau tak mengaji tauhid, kita tak boleh detect dosa ni. Kita duk faham dosa zahir je, sedangkan maksiat dan dosa kita hari-hari bukan maksiat mata, telinga, tangan, kaki ni, kemaluan perut ni. Tapi dosa paling banyak tuan-tuan adalah dosa hati. Dan dosa hati ni dosa apa? Dosa akidah. Dosa akidah. Tak mana dosa akidah ni? Dosa tak rasa berhajat ke Allah Ta'ala. Tuan-tuan tak bisa dengar ayat tu. Dosa tak rasa berhajat pada Allah Ta'ala. Bahkan dosa sentiasa rasa berhajat ke makhluk. Rasa berhajat ke makan, rasa berhajat ke minum, rasa berhajat ke ubat, rasa berhajat ke tempat tinggal, rasa berhajat pada anak isteri, rasa berhajat kepada duit, rasa berhajat pada projek, berhajat. Semua makhluk. Tak pernah rasa berhajat pada Allah Ta'ala. Itulah dosa besar kita. Yang tu yang menyebabkan kita tak pernah ada tamak langsung dengan Allah Ta'ala. Tamak apa? Nak tamak buat apa dengan Allah Ta'ala? Duk rasa tak ada hajat, semua ada. Satu, kita tak rasa kita berhajat pada Allah Ta'ala. Satu, macam mana nak keluar daripada hijab rasa tak berhajat ni? Kenal Allah Ta'ala, kenali Allah Ta'ala. Tu yang orang ulama ajar dengan arif nafsaka, kenalilah diri kamu. Ta'rif rabbak, arif nafsak, ta'rif rabbak. Kenalilah diri kamu, nescaya kamu akan kenal Tuhan. Macam mana kenal diri? Aku ni asal tak ada, Allah yang bagi ada. Yang tu pun cukup dah untuk muhasabah. Bila dia bagi ada, dia yang bagi. Jadi kita anggota ni, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tangan, mata, nasiblah tak jadi lembu, dia jadi manusia. Allah bagi jadi aku manusia. Aku pun tak pernah pilih nak bagi jadi ada aku, dia yang bagi ada aku. Alhamdulillah. Banyak tuan-tuan kena muhasabah ni. Satu pelajaran khas ni, pelajaran tauhid lah. Itu yang saya sebut tadi. Kalau saya sebut gini mudah, pelajaran mudah ulama kita ajar.
nak rasa keberhajatan pada Allah Ta'ala ni, lihat sifat ma'ani yang kita belajar dalam ilmu tauhid tu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kita faham tu sifat Allah Ta'ala, tapi kita faham tu sifat kita. Tu masalah ni. Allah Ta'ala kuasa mustahil lemah. Kita rasa kita pun ada kuasa. Tu lah. Habis tak dapat tauhid kita. Kaedah faham tauhid ni, yang tu Allah, tu sifat kesempurnaan tu Allah Ta'ala punya mutlak. Dia jua bersifat tu. Bahkan saya ngaji Tok Guru ajar untuk bagi rasa ni, tak bubuh sifat Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Mengetahui, Allah hidup, Allah Maha Mendengar, Melihat, Allah Maha Berkata-kata. Tak payah buh Maha. Bahkan Allah kuasa, cukup. Bila Allah kuasa, makhluk semua lemah. Antara lemah tu aku. Ni ada kederat macam-macam. Allah yang bagi kuasa ke aku. La haula wa la quwata illa billah. Siap. Baru. Kalau ada pun, Allah yang bagi. Orang puji kita pun, sihat lagi nampak. Astaghfirullahalazim. Allah yang bagi sihat ke aku. Orang puji tu duk rasa, umur berapa dah? 70. Oh, sihat lagi ya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi sihat. Duk rasa aku sihat tu. Kena istighfar banyak-banyak. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Aku duk rasa yang sihat ni, aku tak rasa kau bagi sihat. Astagfirullah. Wih, tuan-tuan. Kena rasa bersalah kat situ. Pasal apa? Yang ada quwwah ni, wa annal quwwata lillahi jami'ah. Pemilik kekuatan ni Allah Ta'ala, bukan kita. Kita ni diberi milik, diberi sekejap, pinjam saja. Untuk kat kita ke nak mendakwa ada kuah ni? Tak. Kita diajar dengan akidah la quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kita, melainkan Allah yang beri. Allah yang beri. Boleh bergerak lagi. Orang lain tengok ada yang paralyzed, ada yang kena stroke, ada yang sakit lutut. Kita ni sihat lagi. Allah beri, Allah beri, Allah beri, Allah beri. Sampai hidup perasaan dalam hati tu tak pernah rasa pemilikan diri sendiri. Baru tauhid. Jadi macam mana nak dapat itu? Zikir, fikir, zikir, fikir, zikir, fikir, zikir, fikir, zikir, fikir. Baru kita boleh tamak ke Allah Ta'ala, baru kita rasa kehambaan pada dia. Baru rasa keberhajatan pada dia. Kalau tidak, kita akan rasa merdeka diri pada dia. Bahkan kita akan tamak apa? Kalau boleh kita baru. Ni keluar apa? Honda Accord apa? BMW apa series? 7 series? 9 series? Kalau ada lah saya sebut je kan. Handset pun dah lama pula, skrin dia tak lawa lah. Yang ni kalau dapat iPhone 11 ni, wow, sedap ni. La ilaha illallah. Kau duk jadi hamba kepada siapa yang kau tamak. Betul dia sebut tu. Kita duk rasa berhajat, padahal tak hajat pun. Alah, orang call pun 3 hari pun satu orang call. Kita kadang sebulan baru call satu orang. Tapi handphone 4-5 ribu. Beli 3 sekupang tu badan dah. Tapi tak puas hati tak. Itu tamak tu. Itu tamak tu. Kalau memang hajat keperluan nak buat rakaman apa, mana 3 sekupang tak boleh kan. Kalau pakai apa, S3, alamak komannya kalau pakai S3, kawan-kawannya S7, S8, tak pun J6, J7, tak faham sudah saya sebut macam tu lah. Memang tu pun boleh dapat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri semua limpah kurnia dia. Saya nak ajar tu, nak faham, bila kita dengar Allah Ta'ala ni, kita tak rasa keberhajatan pada dia, kita merdeka dengan dia. Tak ada lah zikir-zikir kat dia, tak rasa bersalah dengan dia, tak ada lah. Pasal apa? Anta hurrun ima anta fi ajis. Tambah pula duk minta, tak pernah dapat pun. Duk rasa tak pernah dapat. Minta tak pernah dapat. Minta pada dulu sampai sekarang tak pernah dapat. Putus asa kita dengan Allah Ta'ala. Tapi dengan makhluk ni duk cari dapat, duk cari dapat, dapat duit, dapat ni, dapat harta, dapat kereta, dapat bini, dapat tanah, dapat ni, duk cari dapat tanah pokok hidup. Oh ni buah durian mudah besar, buah baja pokok jadi elok. Kita duk cari dapat, kita tamak kat dia.
Kalau Allah Ta'ala ni minta, tak pernah dapat. Tu yang kita rasa kita bebas dengan Allah Ta'ala. Tak ada takluk langsung. Salah tu. Satu, ulama' Tok Guru kita ajar macam mana untuk bagi rasa fakir ke Allah Ta'ala ni. Dengar. Jangan tengok apa yang kita minta tak dapat dengan Allah Ta'ala tu. Dia tukuk pasal ni. Jangan duk rasa putus asa dengan apa yang kita duk minta masih belum hasil. Bahkan pandang apa yang dia dah beri yang kita tak minta pun. Tengok tu. Boleh faham saya sebut apa? Yang kita minta pun sebenarnya bukan hajat sebenarnya. Yang tu nak mewah sebenarnya. Untuk kita hidup luxury kan. Bukan untuk aku tak ada ni aku mati. Bukan macam tu. Semua nak luxury. Ya Allah bagi aku ni, bagi ni. Tak dapat pada dulu. Lah, tak dapat pun bukan masalah, bukan mati. Tapi kalau tak ada roh aku macam mana? Tak ada nyawa aku mati tak? Dia duk bagi tak ni? Pada dulu sampai sekarang tak berhenti bagi. Kita tak pernah syukuri, tak pernah hargai, tak pernah rasa diberi. Tu yang kita tak rasa berhajat. Duk rasa apa? Duk rasa putus asa je pada dia. Aku duk minta tak dapat. Lama dah minta ni. Sembahyang hajat ni, dia sampai 3-4 tahun ni, 10 tahun dah sembahyang hajat, tak pernah dapat sampai ke hari ni lah. Astagfirullah. Orang tahu banyak dosa kita kan. Banyak silap kita. Pasal apa? Kita putus asa. Satu ulama kita ajar, Tok Guru kita ajar, nak ajar jangan putus asa, jangan tengok apa yang kita minta tak dapat. Tapi tengok apa yang kita tak minta dia beri. Dengar elok ayat semua tak bisa dengar lah. Jangan tengok apa yang kita minta tak dapat, tapi perhati apa yang kita tak pernah minta dia beri. Kita tak pernah minta lahir atas muka bumi, dia bagi kita lahir. Kita tak pernah minta hidup, dia bagi kita hidup. Kita tak pernah minta melihat, sampai sekarang dia bagi kita melihat. Kita tak pernah minta bagi pendengaran, sampai sekarang dia bagi pendengaran. Satu, kalau dia ambil pun macam mana? Kalau kita kenal Allah Ta'ala, dia yang beri. Kalau dia ambil pun, dia ambil pendengaran, mata boleh lihat lagi. Alhamdulillah. Takkan rasa putus asa, takkan rasa menderita apa yang Allah Ta'ala ambil. Pasal apa? Duk rasa semua ni anugerah dia. Alhamdulillah. Kalau dia ambil balik pun, kaki misalnya sakit lutut sebelah lagi okey lagi, baru sakit sebelah, bukan dua belah, sebelah lagi okey. Alhamdulillah. Tak pernah ngeluh. Dua-dua lutut sakit tapi pinggang elok lagi, tangan elok lagi, mata cerah lagi, tak pakai spek sampai tua ni. Alhamdulillah. Baru sakit lutut je, lain tu tak sakit lagi. Alhamdulillah. Ceria je muka. Ini formula saya ngaji tuan-tuan, Tok Guru ajar macam mana supaya nak hilangkan putus asa tu minta. Ya Allah, aku ni 4 tahun dah makan ubat sakit lutut, duk cari siapalah nak bagi hilang sakit lutut ni. Ubat apalah nak makan bagi sakit lutut ni, contoh kan. Tak hilang-hilang lagi. Ubat ni kira duit ni beribu dah. Tok Momo apa, umur pakar-pakar pun tak selesai juga. Kau cari macam tu, kau putus asa dengan Allah Ta'ala. Putus asa dengan Allah Ta'ala. Bahkan kita tak akan ada rasa tamak dengan Allah Ta'ala. Kita tamak apa? Kita tamak dengan tabib, tamak dengan ubat, tamak dengan hospital, tamak dengan Tok Bomo, tamak dengan herba, tamak dengan kita tamak dengan makhluk. Tak pernah tamak dengan Khalik makhluk. Tak pernah rasa anugerah daripada Allah Ta'ala yang dia sentiasa duk beri. Kita tak minta pun. Rezeki kita tak minta pun, hari-hari ada je. Matahari tak pernah minta terbit, tak pernah minta matahari tenggelam. Sentiasa matahari duk tenggelam, terbit. Kalau tak tenggelam, tuan-tuan bayang tengok lagu mana kering kita kan. Kalau matahari tak terbit, beku kita, tuan-tuan. Tak pernah kita minta terbit dan terbelah matahari. Setiap detik saat tak pernah dia berhenti memberikan anugerah dia, memperjalankan bulan, matahari, bumi ini. Semua sistem dia buat. Tak pernah kita minta pun.
dia sentiasa duk beri. Yang ni lah kena muhasabah diri. Cuba pandang siapa pemberi itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baru rasa terima kasih kat dia. Dan nak pandang ni tak tengok matahari bulan pun tak apa. Tengok kat diri sendiri. Ni jantung duk bergerak lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menapas duk menapas lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak pernah kita minta pun boleh menapas. Tak pernah minta pun ada oksigen. Tak pernah putus oksigen sampai sekarang. Sentiasa dia menumbuhkan pokok kayu untuk menghasilkan oksigen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang tu pun cukup untuk puji dia. Kita buta sebenarnya kan. Yang ni ayat-ayat yang untuk mensedarkan kita supaya hilang tamak kita kepada apa yang kita duk tamak selama ni. Apatah lagi memang duk tamak sungguh. Nak tamak kalau boleh nak jadi kaya, kalau boleh nak jadi jutawan. Tu kalau tamak macam tu lah. Kita katalah tak ada tamak pun. Tak ada tamak, tapi kita tak ada hala tujuan, tak ada. Hala tujuan tak ada. Nak buat apa aku ni ya? Nak baca Quran pun tak ada semangat. Nak zikir pun tak ada semangat. Puasa pun tak semangat. Tak ada semangat apa-apa pun. Masjid pun nak buat sembahyang sunat, qobliyah, ba'diyah, nak buat duha, nak bangun awal kot lah, nak zikir ke, nak tahajud ke. Tak ada apa-apa, tak ada semangat apa-apa pun. Relax. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa perasaan. Oh, tak ada tamak dunia tu hal. Tapi tak ada tamak kau orang Ta'ala. Must be something wrong there. Must be something wrong there. Must be. Absolutely must be something wrong. Mesti. Apa something wrong? Saya tunjuklah sekali lalu. Tuan-tuan boleh detect, Alhamdulillah. Tu saya sebut tadi, macam mana nak detect dia? Tengok sifat mani tu. Semua tu Allah Ta'ala punya, kita sepatutnya opposite dia. Allah, dia hidup. Kita ni, saya mati. Ni hidup. Bukan hidup, Allah hidup aku. Bangun pagi Rasulullah ajar dah ahyani. Oh, dia yang hidupkan aku, ahyana. Puji Allah Ta'ala siapa? Allah yang bagi hidup aku, Alhamdulillah. Dia yang allazi ahyani. Bila dia ahyani ni? Ba'dama amatani. Mati boleh tidur pun, dia yang bagi tidur aku. Boleh rehat, Alhamdulillah. Tak pernah tak ingat dia kalau kita duduk perhati apa dia duduk bagi ni. Hidup ilmu. Kita duk rasa kita ada ilmu, ada macam-macam, duk ajar macam ni. Wah, aku hebat, aku boleh mengajar anak cucu aku cerdik semua. Ni hasil ajaran aku. Habis kita lingkup kita. Kita diajar dengan prinsip la ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada apa ilmu aku. Otak ni pun orang Ta'ala beri. Kalau dia lumpuhkan, dia bagi aku lost memory je. Habis aku nama pun tak ingat. Semua anugerah dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baru nak rasa takzim ke orang Ta'ala. Bila kita boleh rasa fakir dan berhajat ke orang Ta'ala, kita akan menghamba diri pada dia. Ya Allah, aku tak nak minta jadi kaya, tapi Engkau bagilah aku hidup, bagilah aku akal, bagi aku boleh mengenal. Boleh aku kenal Engkau, ya Allah. Boleh aku faham ke Engkau, ya Allah. Boleh kasih pada Nabi Muhammad. Boleh kenal Nabi Muhammad. Boleh baca Quran. Boleh zikir dan sedar hebatnya Engkau. Kenal Engkau ni ilah. Aku ni makhluk. Engkau yang jadikan aku. Aku, kalau tak ada Engkau, mana ada aku? Ada aku ni menunjukkan fakir dan berhajat aku kepadamu. Tiada aku melainkan Engkau. Engkaulah yang jadikan aku. La ilaha illa anta. Ni aku tak boleh rasa pun Kau bagi aku. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah pada sifat kurang, aku yang kurang. Tapi dia rasa aku sempurna ni. Aku ni zalim ya Allah, aku ni zalim ya Allah. Tu doa Nabi Yunus tu. Semua doa Nabi-Nabi yang tuan, mereka sangat taat. Nisbah arif, batin mereka sangat kenal Allah Ta'ala. Tapi duk mengaku Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ni zalimkan diri kami ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku ni orang yang zalim. Aku sebahagian orang zalim tu aku lah. Ni Nabi Yunus. Kita macam mana? Haram rasa zalim.
Aku hamba yang taat sekali dalam muka bumi. Akulah paling rajin sekali baca Quran. Akulah paling rajin sekali zikir. Oh, tak betul tu. Satu banyak ada benda yang kita dah bicara pun dulu tu, yang kita taat sebenarnya bukan seronok dengan taat, tapi seronok Allah boleh bagi taat. Macam-macam pelajaran semua kena ingat kan? Tapi dasar kita nak ingat ni macam mana? Sentiasa hadirkan diri, rasa kehambaan, tengok sifat ma'ani sekali lalu saya sebut. Tengok, pandang dari sudut kita di sebalik sifat orang Taala, duk tak faham tu macam mana? Ni Allah yang bersifat kalam, kita ni bisu. Ni boleh bercakap. Dia yang beri keupayaan bercakap dengan aku. Dia bercakap tak berhuruf suara, tak perlu alat. Aku pakai alat. Oh, lemah kondem aku ni. Tapi dia bagi boleh bercakap. Alhamdulillah. Dengan boleh bercakap ni boleh komunikasi, boleh cerita, boleh bercakap apa nak, apa boleh pesan, boleh suruh anak beli nasi, ini. Macam-macam boleh bagi arahan. Mujurlah dia boleh bagi bercakap. Kalau bisu, tak ada apalah aku. Alhamdulillah. Baru nak boleh rasa Allah puji ke dia. Tak ada tuan-tuan, kita takkan ada perasaan dan semangat nak ada apa-apa pun dengan dia. Na'udzubillah. Sekali lalu lah sebut gitu. Kemudian kata dia, malam yuqbil ala Allahi bimulatafatil ihsani qayyid ilaihi, patutnya dal tu mati tu, bisalasilil imtihani. Dalam bahasa dia kata barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah Ta'ala dengan kelembutan ihsannya, qayyid, diheret kepadanya dengan rantai-rantai ujiannya, qayyida ilaihi. Boleh kalau kita tak baca dengan mati tu tak apa, sah baca, sah. Boleh jawab bagi man lang qayyida ilaihi, boleh baca qayyida. Tengok apa nak faham ni. Siapa yang tak boleh menghadap ke Allah Ta'ala? Saya tak tahulah nak kata kat tuan-tuan kan, tapi kalau saya kata saya sendiri ni, saya pun belum hati saya ni boleh beradab dengan Allah Ta'ala. Jasad boleh beradab dengan Allah Ta'ala, boleh menghadap kiblat, boleh duduk dalam semayang, itu istilahnya beradab Allah Ta'ala lah kan. Jasad boleh beradab, hati belum tentu boleh beradab kan. Istilah beradab tu apa? Hati ni hidup dengan Allah Ta'ala. Hati itu rasa berhajat dengan Allah Ta'ala. Hati itu yang bahasanya connected dengan Allah Ta'ala. Macam mana nak rasa connected ni? Ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Hubungan apa ni? Hubungan duk rasa Allah Ta'ala duk sentiasa memberi, tak putus-putus. Saya ngaji ada Tok Guru sebut Allah Ta'ala bagi anugerah kat kita ni macam mana? Dia anugerah Allah Ta'ala bagi ni macam mana kita tengok ayat elektrik yang duk berfungsi. Untuk mudah faham ni kan. Kadang tengok kat diri kita, kita payah nak faham apa Allah Ta'ala anugerah kat kita. Tengok kipas ni, duk pusing tak? Tengok lampu duk menyala. Tengok aircon dia sejuk tak? Pasal apa dia boleh sejuk? Jawab. Pasal apa kipas boleh pusing? Dah aircon pasang kipas lagi. Dah ada lampu spotlight lagi. Contoh lah kan. Soalan saya tanya dulu, simple lah soalan. Kenapa lampu boleh menyala? Kenapa kipas boleh berfungsi? Kenapa aircon boleh dapat sejuk? Kenapa? Ada elektrik. Sekali sedas ke continuously? Boleh faham kan? Soalan mudah ya? Soalan simple science. Elektrik continuously flow, isn't it? That's why kipas pun dia mesti masih berpusing, lampu masih menyala. Pasal apa? Elektrik, tenaga elektrik tu sentiasa duduk mengalir. Mana berhenti ni pop, blackout lah. Okey, ni dah hidup. Kenapa duduk hidup? Bukan electricity always mengalir kat aku. Bukan electricity mengalir kan. Allah sentiasa duduk beri hidup aku. Pasal tu aku hidup ni. Ni kaedah ulama kita ajar boleh fikir. Kerana nak ajar kat sendiri susah kau tengok kipas.
boleh pusing sentiasa mengarik ada elektrik, tapi aku tak boleh rasa Allah Ta'ala sentiasa bagi aku hidup. Astaghfirullahaladzim. Kalau sebut banyak kali menangis kan. Tuan saya tak tahu, saya pasal Tok Guru ajar mau nangis Ish, bodohnya ada tu yang liqaumi yaqilu, berakal ni lah berakal. Tengok, oh ada elektrik sentiasa mengalir continuously. Ni duk hidup continuously, Allah bagi menyawa continuously. Satu sepatutnya asyhadu ke Allah Ta'ala ni always present continuously. Allah ilaha illallah, la ilaha illallah, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu, wahai Tuhan yang hidup, yang mati ni aku, ni hidup continuously. Dia bagi aku hidup, satu aku rasa dia aku hidup, sebenarnya aku mati, ni hidup. Anugerah dia semua. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita tak dapat lagi beradab dengan Allah Ta'ala macam tu. Maksud beradab ni tuan, kalau istilah ulama kita, kalau istilah Arabnya, kita tak boleh tawajuh dengan dia, tak boleh kan? Tak ada kan? Zikir pun zikir mulut aja. Satu disuruh zikir dan fikir, faham? Kontekstual yang saya beri kat tuan-tuan dengan misal dan contoh tu, supaya hidup hati, supaya ada jalan berfikir. Jalan berfikir. Memang kita nak hidup hati kita dengan Allah Ta'ala ni, kita kena hidup akal. Akal ni mesti hidup. Untuk macam mana ada kontekstual dengan Allah Ta'ala, ada connection dengan Allah Ta'ala. Kalau tak, kita tak ada kontak. Tak kontak. Satu kata dia, siapa yang tak boleh menghadap Allah Ta'ala dengan kelembutan ihsannya. Kelembutan ihsan ni macam mana? Sekali lalu kalau saya sebut tadi, orang yang dia tak boleh rasa Allah sentiasa bagi hidup aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi mendengar aku, apa akan jadi? Diheret kepadanya, kepada Allah Ta'ala dengan rantai-rantai ujiannya. Allah Ta'ala akan heret kita untuk pergi ke dia. Dia bagi ujian satu supaya rasa berhajat hanya pada Allah Ta'ala. Dia akan bagi seteruk itu. Nak dengar sebut, kalau tak nak pun dia akan bagi. Dia bagi, baru kita minta pada dia. Tak percaya misal, tak percaya tengok saya sebut kita tak ada masalah apa, duk relax, happy je. Dia bagi contoh, anak kita sakit, masuk ICU, anak kita accident, patah kaki. Bukan ICU, CCU kan? Contohlah kan, macam ya Allah, jadi siapa aku nak mengharap? Doktor pun kata I tak boleh buat apa. Dia pun 80%, 20% aja boleh hidup. Baru kau menangis minta ke dia. Tu pun berapa minit, lepas tu mati, habis Lepas tu lalai balik. Pop, dia bagi sekali lagi. Macam mana? Pop, kita pula accident, stroke, macam mana? Penuh, jenuh cari ubat, cari. Tak guna duit kita ada juta-juta kan? Tak ada ubat nak baik, macam mana? Habuan dia, ya Allah, aku sedar aku tua dah. Semua nak kena tarik balik. Engkau je boleh memberi. Tu pun tak sedar juga. Duk gaduh nak cari, duk tamak juga pada makhluk. Dia akan heret untuk balik pada dia. Macam mana nak balik ni kan? Tak boleh balik, mesti berguru juga. Tak boleh balik orang Ta'ala, mesti berguru juga. Kadang-kadang dengan ujian tu tanpa tunjuk ajar guru, ujian kena teruk-teruk pun tuan-tuan, tak boleh balik juga ke orang Ta'ala. Ada orang kena banjir misalnya kan? Habis tenggelam rumah, habis semua, perabot hancur musnah, habis barang kemas apa semua hanyut dengan banjir, selai sepinggang kan? Tak hadir juga hati ke Allah Ta'ala. Duk minta bantuan kat siapa? Kat makhluk. Masuk Facebook, kami kena banjir bala. Tak pernah rasa hadir hati Allah Ta'ala yang beri pertolongan. Iklan Facebook, tengok dapat duit. Duk seronok duit banyak, orang bagi bantuan. Tak pernah rasa Allah bagi bantuan. Kena heret pun tak sedar-sedar. Tu, macam mana nak sedar ni? Tiada jalan nak balik pada Allah Ta'ala, mesti berguru. Satu, berguru kan? Wajib berguru. Dan berguru tak boleh tidur. Tuan-tuan berguru tidur macam tak mengaji. Sorry ya sikit bahasa saya kan, kadang kasar sikit ni. Kasar, walaupun saya sebut tak tidur je. Ada orang dia tak ada hati, dia kata apa, dia tak ada tamak apa. Dia merdeka daripada saya, dia merdeka daripada apa sepatutnya. Itu disebut tu hak tadi tu kan.
Itu yang dia kata, siapa yang tak boleh nak pandang Allah Ta'ala dengan ihsan dia. Ihsan ni apa? Kita tak minta dia beri. Memang pun. Ni melihat ni. Alhamdulillah. Kita tak pernah minta melihat. Tak percaya, try tengok, saya tanya tengok. Tuan-tuan, berapa kali tuan-tuan minta, ya Allah bagilah aku boleh melihat? Ada tak? Tuan-tuan minta nanti bila? Bila dah buta baru minta, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku boleh melihat semula. Memang macam tu, kita bila buta baru kita minta tu. Mata ada tak tengok Quran. Dah buta esok kabur nak baca pun tak boleh lah. Aku tak boleh nampak apa, nampak baris je. Nampak lah. Pakai spek, bos spek tebal tu, kantar lagi. Tak boleh tengok lah. Tak boleh tengok lah. Ya Allah, alangkah eloknya kalau aku boleh membaca Quran, boleh tengok lagi Quran. Tengok tu dia tak tengok Quran, dia tengok TV, dia tengok Astro Iya. Banyak kita kalau muhasabah ni. Saya kalau sebut lebih-lebih ni menangis mau menangis banyak salah kita ni. Kita tak nampak ihsan dia. Bila tak nampak, jaga, dia akan heret kita dengan macam-macam ujian. Ya. Ujian pun akan belum boleh bawa balik kita ke dia kalau kita tak ada pengajian dan perguruan yang sempurna. Ya. Berapa ramai orang kena ujian macam-macam, bertipu-tipu, dah jatuh di tipu tangga, tapi tak boleh balik ke Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal tak berguru. Pasal tak ada orang nak tunjuk dia, nak guide dia, satu. Dan dia pun tak cari. Kaedah kita orang Islam ni, kita wajib belajar dan menuntut ilmu macam mana nak kenal Allah Ta'ala. Wajib macam kita. Taklif macam kita. Bukan guru wajib datang mengajar. Satu, saya ngaji tutup guru dulu, dia kata apa? Koma main ngaji kat aku ni, kata dia, Alhamdulillah, kata dia. Aku nak pergi ngajar tempat koma hidak lah, kata dia. Masa saya ngaji lu, Tuan Guru juga tadi, dia ada sebut macam ni kat saya. Dia kata, aku nak pergi ngaji kat koma ni dah lah. Tapi kalau katalah sampai satu masa nanti tak ada orang dah main mengaji kat aku, orang main ajak aku mengajar kat dia, aku kena pergi jugalah ke dema pasal apa? Dah tak ada orang nak menghadap aku, kata dia. Dia sebut tu satu hal. Lagi buat apa? Kita ni sepatutnya kita cari Tok Guru. Tengok tengok Tok Guru dah. Alhamdulillah. Patutnya. Tapi kita ni bila Tok Guru datang macam mana? Inna lillah. Ustaz ni lagi kena balun lagi. Ustaz ni lagi kena balun lagi. Patutnya kita pergi serah diri, balun aku. Ajar aku kenal Tuhan. Patutnya macam tu. Kita ni Allah hantar Tok Guru mari. Dia turut bahasa kita, bukan kita panggil. Orang lain yang atur kan. Kalau ikut kita, kalau boleh tak mengaji tak apa. Fikir macam PKP dulu, relax je kan. Kita kalau boleh macam tu ni, dah ada orang datang mai ajar macam mana nak kenal Tuhan. Tak ada dipandangnya bahkan. Ustaz ni aku tak suka langsung. Ingat orang je. Sikitlah gitu kan. Untuk saya mengaji nak sebut macam ni, pasal orang tak faham, dia tak tahu tak mana. Saya pasal mengaji dengan Tok Guru ajar prinsip macam ni, dia pun ajar macam tu. Dia kata apa? Aku cukup suka orang yang boleh tunjukkan aib aku. Aku cukup tak suka orang puji aku. Orang puji aku tu besar celaka aku. Aku cukup suka jumpa orang yang orang ni boleh betulkan aku dan tunjukkan aib aku. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah ada beberapa ketika orang datang kat dia, betulkan ada apa-apa. Dia masa tu dia jadi Amirul Mukminin, sedangkan tu ahli syurga, tuan-tuan. Umar fil jannah, kata Rasulullah. Kalau ada nabi selepas aku, kata Rasulullah, Umar akan jadi nabi, bukan sebagai orang, tuan-tuan. Bila ada orang betulkan dia, Sayyidina Umar dia tak pernah marah, dia tak pernah bahkan dia rasa seronok. Kata dia, rahimallahu ra'an absara uyuba nafsi, kata dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada seseorang ni, orang yang telah menunjukkan aib yang ada pada diri aku. Dia bukan benci, dia doa lagi.
Terima kasihlah siapa boleh tunjuk kehebatan aku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan tu aku kenal Allah Taala, aku akan balik pada dia. Oh. Kita kalau orang tunjuk aib, salah orang. Dia salah orang. Kita pun bukan cerita salah dia. Sebut umum aja, tapi dia rasa macam kena kapak ni. Daripada awal pada sampai lah ni tak berhenti lagi dia kata kat aku. Astagfirullah. Macam asalnya saya nak cerita ni lah kan, yang kata siapa yang tak boleh rasa ihsan, Allah memang prinsip dia akan beri sabab untuk kita balik kat dia. Sikit lagi kalau saya sebut ini tuan-tuan, mengenai apa ni, ya Allah Ta'ala dia akan bagi ujian. Allah tengok, saya buat misal, saya pun sedang dalam dilema masalah ni. Tuan-tuan tak faham tanya lain. Apa dia? Kita ada anak tuan. Anak bukan semua ikut kehendak kita. Dia ada kehendak dia lain daripada kehendak kita dia. Sepatutnya anak ni sebagai anak, dia mesti ikut kehendak mak ayah dia. Aku hantar kau MRSM lah. Walaupun kau nak mengaji agama, aku kata MRSM lah. Dia kena taat. Dia bukan boleh ada kehendak dia. Aku tahulah kau tak mana layak. Contoh kan. Saya nak bagi contoh pengurusan ni. Kadang anak tak nak jadi hafiz, mak bapak hantar jadi hafiz. Apa tahu kau hafal Quran pula. Awak bukan nak hafal Quran, orang nak jadi ahli sains, nak jadi doktor. Engkau anak, dia bagi jadi hafiz. Dia bagi jadi masuk pondok. Okey. Tapi anak semua ikut kehendak kita kan. Jawab tengok. Kita pun banyak tak ikut kehendak mak ayah kita. Okey, dengar. Bila anak ni dia dah tak ikut gila punya perintah mak ayah, kita hantar sekolah, masuk asrama dia lari. Balik rumah tuan-tuan buat apa? Gosok belakang dia. Bagus ya anak aku macam tu. Sebut bagus pun bahasa terbalik tu kan. Pukul tak? Soal. Pasal apa pukul? Pukul tu pasal kita nak supaya anak kita tu iradah dia sama dengan iradah aku. Kehendak dia tu sama dengan kehendak aku. Aku nak kau jadi macam ni, satu aku pukul kau supaya kau ikut kehendak aku. Bukan ikut kehendak kau. Kehendak kau macam ni, kehendak aku macam ni. Memang kau tak sepatut pun ada kehendak lagi. Engkau pun tak tahu apa sepatutnya kehendak yang bagus, yang elok untuk kau. Kau kena ikut kehendak aku. Aku nak ajar kat kau. Satu, mak pukul anak. Kalau anak tu duk tengok mak pukul dia, dalam keadaan dia tengok pukul mak tu dia, memang dia akan kata mak ni jahat, bapak aku jahat, mak tak pernah ada kasih sayang dengan aku. Anak kalau tengok mak bapak dia pukul, tengok sudut ini, dia akan lari dari rumah. Tapi anak ni kalau tengok mak ayah dia renung sikit. Pasal apa mak aku pukul aku? Pasal aku tak ikut cakap dia. Pasal itu dia pukul aku supaya aku balik pada dia. Kita takkan rasa mak ayah kita jahat. Bahkan kita rasa terima kasihlah mak ayah pukul saya. Ni Allah Ta'ala dia bagi hujan, dia bagi banjir macam mana? Habis selai sepinggang. Alhamdulillah. Orang kenal Allah Ta'ala dia akan cakap macam tu. Pasal apa? Mujurlah aku helai sepinggang, dengan tu aku balik kat kamu ya Allah. Aku tak kasih dah kat makhluk. Dalam kita duk balik ke Allah Ta'ala ni, kita tak elan pun dalam Facebook, bantuan demi bantuan datang. Aku tak pandang dah makhluk, aku pandang hanya Allah Ta'ala. Datang ni semua anugerah Allah melalui makhluk. La ilaha illallah. Itu betul, best dapat macam tu kan. Tapi selalunya macam mana? Susah. Siapa yang mengaji dan melalui pengajian betul baru boleh balik ke Allah Ta'ala dalam situasi macam tu. Kalau tak mengaji tak boleh. Bahkan kena bala. Makin kuat haloba ke makhluk. Dulu rumah macam ni kata dia. Rumah dah habis pun berapa ratus ribu dah buat. Kena banjir pula tu, runtuh pula tu macam mana? Terpaksa cari rumah baru. Wah, letih aku. Oh, kena kerja lagi siang malam. Letih aku. Kalau kau masih tamak kepada benda gitu, sampai mati kau tak akan selesai urusan kau dengan Allah Ta'ala.
Tapi kalau buat rumah ratus-ratus ribu, tengok hancur, rosak, kontraktor lari, tipu, katalah itu. Tengok ditukar gerai buah nama dia pula. Macam mana? Sudahlah, aku dah tak nak dah makhluk. Aku duduk bawah jambatan, tak apa. Aku duduk iktikaf kat masjid pun padan dah. La ilaha illallah. Macam mana nak boleh dapat macam ni, kan? Itu saya kata, tak boleh balik ke Allah Ta'ala melainkan berguru. Memang kena berguru, kan, bapak ni. Kalau tak, kita tak tahu jalan macam mana kita nak refer dia, macam mana kita nak rujuk dia. Allah. Satu, siapa yang dapat guru macam ni, jangan tinggal guru tu. Saya guru macam ni, saya tutup guru saya mengaji pun dia pesan, kita dapat guru yang betul-betul boleh tunjuk jalan ke Allah Ta'ala ni, dapat tu pegang kaki dia, jangan lepas. Itu bahasa Tok Guru. Maksud apa? Orang lain ajar juga, tapi dia ajar berat itu. Yang ni bukan ajar berat itu. Ajar kita betul-betul nak mengenal Allah Ta'ala ni. Mengenal kita siapa yang fakir ke Allah Ta'ala ni. Ini aku rupanya. Aku banyak salah dengan Allah Ta'ala. Astagfirullah. Baru kita boleh balik ke dia. Guru macam ni jangan tinggal. Tapi kita kadang tak tahu nilai. Kita tak nak guru macam ni lah. Kita nak guru yang selesa tu. Gelak balik. Gelak balik. Happy. Duk rasa, aku banyak ibadat dah. Wakaf pun banyak dah. Yang ni pun banyak dah wakaf ni. Sigil wakaf pun tengok aku simpan. Banyak dah. Buka file. Simpan sigil wakaf. Banyak dah. Jadi tak risau dah. Banyak dah harta aku. Fisabilillah. Bukan macam tu. Balik ke Allah Ta'ala. Balik Allah Ta'ala ni, sebaik-baik hamba yang balik Allah Ta'ala, dia balik dengan dia tak rasa apa pun pada dia, melainkan dia rasa semua adalah anugerah daripada Allah belaka. Sentiasa hati tu Allahu Rabbi, mati tu memang Allahu Rabbi, siap dah. Muka nakir tak tanya lagi, dia dah kata dah Allahu Rabbi. Tu hamba. Orang ni soal muka nakir boleh lepas. Akhirat esok antara orang-orang yang dapat naungan yauma la zilla illa zilluh, dia tak ada naungan melainkan hanya naungan dan lindungan daripada Allah Ta'ala. Orang ni special. Orang ni je yang dapat special. Orang ni baru salihin, kan? Mudah Allah Ta'ala gerah kat kita macam tu, bagi kita betul-betul boleh menghadap dia. Dan janganlah sampai tunggu kena balun dengan ujian. Bahkan pandanglah apa ihsan Allah Ta'ala bagi pada kita. Tuan-tuan, nak betul-betul tu, tuan-tuan memang kena dapatkan ada khas dari sudut pengajian, kena dapat jumpa guru yang betul-betul ikhlas dan berpengetahuan. Mesti boleh dapat. Kalau tidak, kita hidup dalam keadaan tak tahu hala tujuan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Dia bagi hati sanubari kita ni cerah, terang, faham ke dia, boleh rujuk ke dia, dan sama iradah kita dengan dia, supaya kita nak balik ke dia, ingat ke dia, tauhidkan dia, boleh rasa keberhajatan dan hanya tawajuh pada dia, insya-Allah. Sambung kita nanti matan ke 64. Malam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Allah. Satu-satu tu kata, baca satu kena sekeh lagi, baca satu kena sekeh lagi. Berhentilah dulu, tak kira saya sambung pula, kan. Wallahualam. Soal kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jabil anbiya wal mursalin walhamdulillah.